A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-An'am ayat 81. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat berapa yang belum diberi pengajaran? 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya, sesungguhnya aku telah hadapkan wajahku kepada yang mencipta langit dan bumi, hanifan, lurus, iaitu tidak condong kepada kebatilan, dan tidaklah aku daripada kalangan mereka yang mensyirikkan Allah. Ini kata siapa ni? Nabi Ibrahim AS. Okey, pengajarannya. Setiap orang yang mengaku beriman wajib mengikhlaskan hatinya kerana Allah sahaja dalam semua perbuatannya atau perkataannya atau niatnya. Yang kedua, sesiapa yang mensyirikkan Allah dalam amalannya, maka amalannya tidak diterima oleh Allah dan sia-sia. Yang ketiga, orang yang berakal waras hanya akan menyembah Tuhan yang hebat yang boleh memberi manfaat, yang boleh memberi manfaat kepada manusia dan boleh menolak mudarat daripada manusia.
Okey, ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani wa la akhafu ma tusyrikuna bih illa an yasha'a rabbi syai'a wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatazakkaru. Maksudnya, kaumnya, iaitu kaum Nabi Ibrahim AS, berhujah, berdebat dengannya. Lalu kata Ibrahim, adakah patut kamu berhujah, berdebat dengan aku tentang Allah, sedangkan dia telah memberi hidayat petunjuk kepadaku, dan aku sedikit pun tidak takut kepada Tuhan yang kamu sekutukan dengannya, melainkan sekiranya ia dikehendaki oleh Tuhanku. Tuhanku maha luas ilmunya, meliputi segala sesuatu. Apakah kamu tidak berfikir? Pengajarannya, pertama, semua para nabi dan para pendakwah wajib menyampaikan dakwahnya dengan hujah yang jelas dan nyata. Kerana kebenaran Islam datang daripada Allah, yang mana bukti kebesaran Allah sangat banyak dan jelas. Yang kedua, semua selain daripada kebenaran adalah kesesatan, dan semua kesesatan tidak ada hujah dan asasnya. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah tidak boleh takut melainkan hanya kepada Allah sahaja. Kerana semua yang selain daripada Allah, sedikit pun tidak boleh memberi mudarat kepada manusia. Yang keempat, hanya manusia yang bodoh dan tidak berfikir sahaja yang menyembah selain daripada Allah atau mensyirikkan Allah. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 81. Kaitan ayat 81 dengan ayat yang lepas sangat berkait rapat. Iaitu kalau ayat yang lepas, Nabi Ibrahim berkata apa? Aku tidak takut kepada apa yang kamu sembah. Sebab kita dah baca kelas yang lepas kan, bila Nabi Ibrahim macam menolak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat kaumnya, maka kaum mereka mengugut Nabi Ibrahim AS. Kalau kamu duk kutuk Tuhan kami, kamu duk cela Tuhan kami, kamu akan ditimpa musibah. Maka jawapan Nabi Ibrahim, aku tidak pernah takut kepada apa yang kamu syirikkan. Sebab kenapa Nabi Ibrahim tak takut? Sebab semua yang disembah oleh kaumnya tidak boleh memberi apa-apa mudarat. Bahkan Nabi Ibrahim dah test tak dengan berhala yang disembah oleh kaum dia. Apa kata Ibrahim? Ada makanan depan berhala kan, Ibrahim kata apa pada berhala? Makanlah. Dah lah tak makan, tak jawab apa-apa pula. Kenapa tak cakap? Jadi daripada situ keyakinan Ibrahim bahawa semua yang disembah selain daripada Allah tidak boleh memberi mudarat. Jadi tak perlu takut. Betul? Itu akidah. Akidah untuk Ibrahim ke untuk kita semua? Tapi dalam hidup kita masih ada tak takut yang selain daripada Allah? Ada. Kenapa tak ikut akidah Ibrahim? Kan masa baca solat, baca tahiyat kan, tahiyat akhir, ada tak puji Nabi Ibrahim? Ada kan tahiyat akhir? Puji tapi tak ikut. Kalau ada puji Ibrahim yang terbaik kan, ya Allah, selawatlah kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau selawat kepada Ibrahim AS. Jadi kalau kita iktiraf Nabi Ibrahim adalah terbaik, kita ikutlah. Khususnya dari segi akidah. Jangan takut pada sesiapa, walaupun kepada suami. Boleh tak takut pada suami? Takut dengan hormat lain kan. Kadang-kadang suami kita suruh benda yang bercanggah dengan Islam, dan dia pun bagi duit bulanan kan 1,000. Kalau tak dengan cakap mungkin potong 100 sahaja kan. Kadang-kadang kita rasa ini tak cukup belanjakan. Itu ada masalah kita. Okey. Jadi ayat hari ini kaitan dengan ayat lepas, Ibrahim nak beritahu, kenapa aku tak takut pada Tuhan kamu? Kenapa? Sebabnya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa, dan kaifa, bagaimana? Akhafu, aku takut, ma asyraktum, apa yang kamu apa? Sekutukan. Kenapa aku nak takut pada apa yang kamu syirikkan? Sedangkan wala takhafuna, sedangkan kamu tidak takut, annakum, sesungguhnya kamu, asyraktum, kamu telah Allah, dan kamu syirik Allah pula tak ada sebab. Malam yunazzil, apa yang tidak yunazzil, diturunkan dengannya,
alaikum, ke atas kamu sultan. Apa makna sultan? Apa maksud ayat ni? Kamu mensyirikkan Allah, apa yang tidak diturun ke atas kamu sultan. Apa maksud? Kuasa? Keterangan. Keterangan dalam bahasa Arab apa dia? Hujah ataupun bayinat, kan? Tapi kenapa Allah tak guna bayinat ataupun hujah? Allah guna sultan. Ya? Bukan. Sultan sekarang kalau di Malaysia apa makna sultan? Kenapa orang tu dipanggil sultan? Sebab dia ada kuasa, walaupun kuasanya pun tak mutlak lah. Tapi dia panggil sultan. Kalau tak ada kuasa langsung, tak panggil sultan, kan? Sebab tu ada sultan yang kena tangkap. Sebab apa? Sebab dia menipu. Okey. Jadi sultan di sini bukan orang, tetapi hujah. Cuma kita nak faham kenapa hujah, keterangan, dikatakan sultan. Apa kaitan hujah dengan kuasa? Tengok, itu tadabbur. Allah nak beritahu hujah, tapi Allah guna perkataan sultan. Ada sesuatu Allah nak beritahu. Ini lebih besar. Bukan. Dia kuasa ni boleh tak memaksa orang ataupun mengubah orang dengan kuasa? Boleh, boleh. Tapi ada yang tanpa kuasa manusia boleh berubah dengan apa? Hujah. Betul tak? Nabi Muhammad berjaya mengubah orang musyrikin Mekah dengan kuasa ke dengan hujah? Hujah. Jadi seolah hujah tu macam kuasa. Betul tak? Yang mengubah Umar daripada manusia yang paling jahat kepada manusia yang baik dengan kuasa, dengan pistol ke dengan apa? Hujah Al-Quran. Jadi seolah kuasa yang paling betul-betul kuat ialah hujah. Lepas tu Allah kata apa? Kalau turun Al-Quran ke atas gunung, apa jadi pada gunung? Pecah. Tapi kalau tak sultan di atas gunung, pecah tak gunung tu? Pecah tak? Tak pecah pun. Mungkin sultan pun tak larat nak panjat gunung. Okey, sekarang Ibrahim nak beritahu kenapa aku tak perlu takut kepada Tuhan kamu. Kenapa aku tak perlu takut? Sebabnya, kenapa aku nak takut pada Tuhan kamu sedangkan kamu pun tidak takut pada? Jadi di mana relevannya? Sekarang Ibrahim nak bagi itu sebab kenapa aku tak perlu takut. Tiba-tiba dia kata sebab tak perlu takut ialah kamu pun tak takut pada Tuhan aku. Kenapa aku nak takut pada Tuhan kamu? Di mana logiknya? Jadi orang musyrikin, termasuklah kaum Nabi Ibrahim, percaya tak Tuhan yang Ibrahim sembah ni mencipta langit dan bumi? Percaya? Dan mereka yakin tak kaum Nabi Ibrahim yang semua berhala? Mereka yakin tak berhala tu yang mencipta langit? Tak. Mana asasnya mereka yakin Tuhan yang Nabi Ibrahim sembah lagi kuat, tapi dia tak takut pun. Tiba-tiba dia nak suruh Ibrahim takut pada Tuhan yang dia sendiri tahu tak boleh buat apa-apa. Faham? Jadi tak ada sebab aku nak takut pada Tuhan kamu sedangkan yang sepatut kamu takut pun kamu tak takut. Boleh faham? Logik tak? Dan satu lagi, Ibrahim bagi tahu yang kamu sembah ni tidak ada hujah pun. Apa hujah? Alasan kukuh untuk kamu sembah matahari. Apa alasan kukuh? Dia memberi cahaya, tapi ada satu masa dia hilang, kan? Bintang pun sama juga. Apa hujah kamu? Maknanya kamu sembah apa yang tidak ada asas. Boleh faham? Dan di sini juga Allah nak beritahu, kalau nak buat apa-apa mesti bersandarkan hujah. Agama mesti ada hujah, mesti ada alasan.
Siapa-siapa yang beragama, beribadat tanpa alasan, semua tak terpakai. Semua tak terpakai. Boleh faham? Sekarang banyak tak orang beramal yang tidak ada asas. Semua tak terpakai. Walaupun pada zahirnya betul. Pada zahirnya nampak macam ibadat. Hujah dengan dalil sama. Sama. Hujah dengan dalil sama. Boleh faham? Kaum Nabi Ibrahim ni masuk dalam yang dimurkai atau orang yang sesat? Orang yang sesat mesti dimurkai. Orang yang dimurkai sebabnya sesat. Sama je. Sama. Siapa-siapa yang tak sembah Allah, semua dimurkai dan semua sesat. Okey, boleh ke? Ada saya dengar satu video seorang Habib. Dia nak puji seorang Habib ni. Hebatnya Habib dia ni. Dia kata Habib dia hebatnya ialah tak tidur selama 33 tahun. 33 tahun. Dia nak cerita tu sebenarnya dia nak angkat Habib dia macam hebat sangatlah. Apa kehebatan Habib tu? Tak tidur 33 tahun. Mana hebat Habib dengan Nabi? Nabi tak tidur berapa tahun? Nabi tak tidur berapa tahun? Kan ada seorang sahabat, bila dia cek ibadat Nabi, Nabi tidur, solat. Tidur, solat. Setiap malam mesti Nabi tidur. Maka dia buat kesimpulan, Nabi tak ada dosa. Tak apalah tidur dan ibadat. Aku ni dosa banyak. Kalau tidur dan ibadat, tak boleh nak kawal dosa. Jadi aku kena beribadat sepanjang masa. Tak boleh tidur. Maka Nabi setuju tak dengan orang ni? Dia hanya tak nak tidur satu malam ke 33 tahun? Kalau satu malam pun Nabi tak setuju 33 tahun, kan bodoh. Dia bangga dengan benda yang Nabi tak setuju. Bodoh tak? Tak ada hujah. Ni ada kata dia tak ada asas, tak ada hujah. Ya. Nak bangga, biarlah benda yang masuk akal. Nabi satu malam tak tidur pun Nabi tak setuju. Kamu bangga dengan guru kamu yang tak tidur 33 tahun. Kalau ada Nabi ada, tak tahulah Nabi buat apa dengan guru kamu ni. Boleh faham? Tapi orang percaya. Hebatnya. Hebatnya. Aku tidur 33 tahun tak bangun-bangun. Okey. Apa saja amalan mesti ada hujah. Tak ada amal, tak ada hujah, jangan beramal. Sebab banyak pelajar-pelajar student, saya tak tahu mungkin ada di kalangan kat sini lah, suka bertanya soalan. Bila dapat video pendek daripada seseorang kan, ustaz ke, dia kata amalan ni bagus diamalkan, tapi tak sebut dalil. Lepas tu siapa jadi mangsa? Ustaz lah ni, ustaz ni. Ustaz, sahih ke tak? Ada yang saya jawab, ada yang saya tak jawab. Kenapa saya tak jawab? Kadang-kadang buang masa saya. Kenapa buang masa? Sebab pertama, yang bertanya bukan nak beramal pun, nak compare. Yang saya bagi, yang saya ada dalil, tak buat lagi. Betul tak? Pengalaman saya lah. Yang saya ajar minggu lepas dia buat, tak. Banyak yang saya ajar dan ada dalil tak buat. Tiba-tiba dia tanya ustaz yang memang tak ada dalil. Makna apa tu? Nak beramal ke saja nak tahu? Jadi buang masa saya tak? Tolonglah. Okey, fa'il fariqaini. Maka ayu pada mana satu? Mana satu? Fariqaini. Fariq satu, kalau fariqaini dua. Mana satu dari dua kumpulan. Ahaqqu lebih berhak bil amni dengan keamanan. In sekiranya adalah kamu ta'lamun, kamu berilmu. Apa maksud ni?
fa ayul fariqaini. Ini ayat siapa ni? Nabi Ibrahim AS. Jadi Nabi Ibrahim nak bagi alasan sebab kaum dia macam mengancam lah, jaga-jaga kamu, bila kamu mencela Tuhan kami akan berlaku musibah. Ibrahim kata, aku tak takut pun. Sebab apa aku tak takut? Yang sepatut kamu takut pun kamu tak takut. Kenapa aku nak takut benda yang langsung tak perlu takut? Kan? Dan yang kamu syirik pula tidak ada hujah, tak masuk akal, kan? Maka kesimpulannya apa? Agak-agaklah antara dua kumpulan ni, yang mana satu kumpulan yang paling berhak mendapat keamanan di sisi Allah. Siapa dia? Kan? Tapi Ibrahim bagi tahu tak, kumpulan akulah yang pasti dapat. Tak, kan? Dia hanya melontar soalan. Pengajarannya apa? Bagi berfikir satu. Yang kedua, bila kita menyampaikan kebenaran, jangan paksa orang terima apa yang kita cakap. Bila kita paksa orang, kita memperbodohkan orang. Manusia ada akal tak? Hujah kita dah jelas tak? Jadi tugas kita menyampaikan hujah, bukan memaksa orang terima hujah. Boleh faham? Ramai tak ustaz-ustaz sekarang, bila dia cakap, macam dia paksa. Buktinya apa? Bila orang tak terima, dia marah. Dia kutuk balikkan. Kamu ni degil lah tak dengar cakap ustaz. Musibah nanti kan, bahaya kan? Satu lagi, bila orang berbeza dengan dia, dia marah. Itu tanda apa tu? Bila kita berbeza dengan dia, dia serang kita. Itu tanda apa? Dia nak paksa kita terima, walaupun kadang-kadang memang jelas-jelas tak betul. Yang Ibrahim ni jelas tak yang Ibrahim pegang tu betul? Tapi Ibrahim ada paksa tak? Ada tak Ibrahim mendakwa kumpulan aku pasti benar? Tak ada. Jangan memperbodohkan manusia. Dan di sini Allah, Ibrahim kata apa? Siapa yang lebih berhak? Aman. Ibrahim tak kata siapa yang paling benar, siapa yang benar, siapa yang sesat. Tak. Siapa yang berhak keamanan. Apa maksud dia? Satu, Ibrahim nak beritahu, bila kita ikut apa saja ada hasil dia. Ibrahim nak beritahu hasilnya. Kalau kamu ikut kebenaran, kita tengok siapa yang benar-benar rasa aman. Jadi kalau kebenaran ada bukti, apa dia? Kat dunia kita rasa aman je, tenteram je, tak kelang kabut, tak panas barang. Kalau jenis kelang kabut, cepat marah, kan? Suka menyalahkan orang, suka bergaduh, mana yang dia bawa tu bukan kebenaran. Boleh? Jadi Ibrahim nak bagi tu, kalau kebenaran mesti ada hasilnya, iaitu amni. Ayat seterusnya membuktikan. Ayat ni dipakai juga untuk sesama Islam. Ya. Bila ni ayat Quran kan? Quran ni turun pada Ibrahim kepada Nabi Muhammad. Bila turun pada Nabi Muhammad, untuk kita ke untuk kaum Nabi Ibrahim? Untuk kita. Pengajaran untuk umat Nabi Muhammad. Kan? Kemudian Ibrahim kata apa? Sekiranya kamu berilmu. Apa maksud dia? Kumpulan mana yang berhak untuk mendapat keamanan? Sekiranya kamu, makna apa? Kalau kamu masih tak tahu kumpulan mana, kamu jahil. Kamu tak ada ilmu. Dengan ilmu saja kita dapat membezakan hak dan batil. Ustaz, kalau kata, bolehkah kita menjadikan itu satu petunjuk atau petanda bahawa bila kita beramal dengan sesuatu amalan tu, bila kita merasa tenang, maka itu adalah ilmu yang benar yang kita beramal tu. Boleh ke? Macam mana kita nak membezakan dengan, ketenangan tu tipu daya syaitan? Sebab kebanyakan ajaran sesat bagi tahu, dia orang pun tenang juga. Macam mana kita nak bezakan? Tak, dia beza dia yang paling asalnya apa dia? Bila manusia nampak sangat tak tenang ataupun bermasalah, bila? Bila diuji, bila ditimpa musibah. Kalau timpa musibah besar macam mana tenang, itu tanda dia redha dengan takdir Allah.
Kadang-kadang orang mengatakan tenang je sebab dia kaya, sebab dia sihat. Tapi bila sakit, patut saya dah boleh buat banyak benda ni. Itu tak tenang lah tu. Kan? Sekarang tenang tak? Yelah, kelas Quran kan. Keluar nanti orang langgar kita kan. Tenang tak macam dalam kelas? Wallahu a'lam, ataupun dah boleh agak dah. Kan? Okey. Ayat seterusnya, allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Bila sebut beriman, apa definisi dia? Tak lengkap. Bagi definisi yang lengkap. Bila orang dengar, clear. Tak payah tambah, tak payah kurang. Yang beriman tu mesti mengakui Allah, Tuhan dan Rasulullah. Tak lengkap. Cara jawab saya dah tahu tak lengkap. Dia tak apalah, saya bagi bahasa Arab. Al-iman at-tasdiq Al-iman ialah at-tasdiqu al-mustalzimu bil-iz'ani wat-ta'ah. Saya ulang. Al-imanu at-tasdiqu al-mustalzimu bil-iz'ani wat-ta'ah. Perkataan ini dia biasa kan? Iman biasa kan? Lagi perkataan yang biasa kita dengar dan tahu makna dia. Taat. Mana yang awal dan akhir lah. Yang tengah tak biasa. Okey, iman ialah at-tasdiq. Apa makna tasdiq? Membenarkan. Membenarkan Allah, membenarkan hari akhirat, membenarkan Rasulullah, membenarkan Al-Quran. Dan membenar itu mesti mustalzimu, yang mesti disertai. Membenar yang mesti disertai. Disertai bil izan, dengan ketundukan. Disertai dengan ketundukan, wa ta'ah, dan kepatuhan. Iman ialah membenarkan yang disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Ini definisi yang diberi oleh ulama. Hasil daripada ayat Quran dan hadis lah. Mana tasdiq, percayalah, percaya pada rukun iman. Tapi cukup tak dia dengan percaya rukun iman? Adakah dia dikatakan beriman? Tak. Sebab tu mustalzim ni mana lazim, mesti ada apa? Tunduk dan patuh. Semua yang Allah perintah, semua yang Nabi buat, sentiasa tunduk dan patuh, walaupun dia tak suka. Baru dipanggil iman. Mana? Wa ta'ah. Taat lah. Taat. Saya bagi contoh. Abu Talib membenar tak? Membenar tak Allah sebagai pencipta langit yang menurunkan hujan? Abu Talib membenar tak Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi? Abu Talib membenar tak agama yang dibuat oleh Muhammad agama yang terbaik? Tapi dia tunduk tak? Abu Talib tak beriman.
Iman ni ada tingkatan juga. Ha? Iman. Tak ada pembahagian lah. Ada yang beriman secara rububiyah. Dia beriman Allah sebagai pencipta, Allah bagi rezeki, Allah menghidup dan mematikan. Tapi bab taat dia tak nak. Itu sebenar belum beriman. Kan? Kadang-kadang kita dah beriman dari segi keyakinan. Salat pun kita ikut, puasa pun kita ikut, tapi tak lengkap. Bila tang musibah tu kita tak boleh nak terima, belum beriman lagi. Boleh faham? Ramai yang boleh salat, ramai boleh pergi umrah, ramai boleh bersedekah, sebab benda tu senang bagi dia. Tapi bila ada benda yang dia tak suka, masa tu teruji. Sebagai contoh simple je, ramai yang wanita-wanita kan belajar agama, pergi Mekah berkali-kali, pergi kelas setiap hari kan. Bila suami mati, orang kata tak boleh, kena duduk dalam rumah. Tak boleh ustaz, saya dah biasa keluar daripada kecil lagi. Nampak tak? Allah hanya larang jangan keluar berapa hari? Itu dah tak boleh dah. Bukan 4 tahun, 4 bulan 10 hari. Ramai tak langgar. Ramai. Boleh faham? Simple je, simple je. Makna dia beriman apa yang dia suka dan dia tolak apa yang dia tak suka. Ramai yang macam tu. Okey. Orang-orang yang beriman kemudian walam yalbisu dan mereka tidak mencampur adukkan imanahum, iman mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Satu, dia beriman macam tadilah, beriman, percaya dan amal, tunduk. Yang kedua, dia tidak campurkan keimanan dengan kezaliman. Apa makna kezaliman di sini? Syirik. Kenapa? Dari mana tahu? Dah belajarlah. Oh, pernah jumpa terjemahan. Sahabat ni, teror pada sahabat Nabi ni. Sebab bila tua ayat ni, semua sahabat gelisah. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, bila turun ayat ni, Allah kata apa? Siapa yang beriman dan tidak campur aduk dengan kezaliman, baru dia rasa tenang. Semua sahabat gelisah. Sebab apa? Jadi sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsahu. Siapakah di kalangan kami yang tak pernah buat zalim? Siapa? Semua kami buat zalim. Jadi kami tak akan termasuklah dalam yang Allah maksudkan. Faham tak? Semua sahabat gelisah. Tapi bila saya baca ayat ini pada semua pelajar, semua okey je. Teror tak sahabat-sahabat saya? Kenapa kita tak gelisah? Sebab kita dah faham apa makna zulmun. Jadi bila sahabat persoalkan, Nabi pun jawab, laisa kama ta'nauna, bukan macam kamu maksudkan. Iaitu zalim ni bukan maksud kita buat zalim pada orang, kita ambil hak orang, kita tak bagi hak orang. Bukan itu maksudnya. Tapi zalim ni Nabi kata, alam tasma'u ma yaqulu Abdus Saleh. Kamu tak dengar ke ada seorang hamba saleh berkata, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka. Oh, tak tahu ayat tapi tahu jawapan. Kata-kata siapa ni? Ya bunayya. Nabi Ibrahim ke Nabi Yaqub? Ya bunayya la tusyrik billah. Nabi Ibrahim ke Nabi Yusuf? Yusuf pun tak, Ibrahim pun tak, Luqman. Ya bunayya la tusyrik. Surah Luqman ayat 12 ke? La tusyrik billah inna syirka
la zulmun azimun. Ya? Ya. Antara didikan Luqman kepada anaknya. Luqman ni Nabi ke orang biasa? Orang biasa. Nabi kata Abdul Salih. Tak ada dalil pun bahawa dia adalah Nabi. Antara kenapa Allah rakam Luqman ni bukan Nabi, tapi Allah rakam kisah dia mendidik anak dalam Al-Quran. Bahkan Allah namakan surah tu surah Luqman. Mana hebat tak Luqman? Hebat. Apa kehebatan Luqman? Sebab dia sentiasa berusaha memastikan anaknya tidak syirik pada Allah. Itulah kehebatan ibu bapa. Dan sebaliknya, ibu bapa yang membiarkan anak-anaknya syirik, buat benda yang riak dan sebagainya, ibu bapa yang tidak sayangkan anak. Apa kata Luqman? Ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik. Jangan kamu mensyirikkan Allah, mensekutukan Allah, menduakan Allah. Kadang-kadang dia sembah Allah, tapi dalam sembah Allah ada tujuan yang lain. Itu juga syirik. Kemudian Luqman beritahu, kenapa tak boleh syirik pada Allah? Sebab syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Boleh faham? Zalim ni banyak jenis, tapi zalim yang paling besar, kenapa syirik pada Allah zalim yang paling besar? Ya? Ada orang ambil duit rakyat kan 10 bilion. 10 bilion. Lepas tu tak mengaku pula tu kan. Dan seorang lagi, dia tak ambil 1 sen pun duit rakyat, tapi dia percaya pada bomoh. Yang ambil duit rakyat tak percaya pada bomoh dan tak syirikkan Allah. Tapi dia ambil bukan sikit 10 bilion. Yang ni tak ambil 1 sen pun, cuma dia percaya pada bomoh. Yang mana paling zalim? Yang membomohkan. Tapi yang mana masuk akhbar? Kalau ikut ayat Quran, sepatut yang mana kena masuk akhbar? Jadi yang curi duit 10,000 bilion duit rakyat, tak ada kaitan dengan sesiapa. Dengan yang syirik pada Allah, mana lebih ramai? Yang mana lebih bahaya? Yang mana menjadi isu utama? Pelik tak? Pelik. Sebab yang ambil duit rakyat tu mungkin dia tidak syirik pada Allah. Dia ada iman kan? Dia tetap percaya pada Allah. Mungkin akhirnya dia masuk syurga. Betul? Setelah masuk neraka. Tapi yang ni kemungkinan kekal dalam neraka. Berapa ramai ni? Kan? Ramai. Sebab tu nasihat pertama Luqman pada anaknya, benda yang paling asas, jangan syirik pada Allah. Apa saja berlaku, jangan syirik pada Allah. Buat apa-apa, pastikan hanya kerana Allah. Okey. Jadi di sini orang yang beriman, yang kedua tidak mencampur adukkan iman dengan kezaliman, iaitu syirik pada Allah. Apa dia dapat? Dapat apa? Keamanan. Dia rasa keamanan. Allah nak bagi tahu ulaika itulah lahum ni bagi mereka ataupun milik mereka. Milik mereka apa dia? Al-amnu. Baca bagi betul makhraj al-amnu, bukan amno sekali. Amnu, bukan no. Jadi ada orang perasan nama parti dia ada dalam Quran, bukan. Amnu. Keamanan. Dan yang kedua, wahum, dan mereka mendapat hidayat. Bila Rasulullah dah jelaskan ayat kepada sahabat tu, sahabat lega lah Ustaz. Lega. Sebab yalah, kita pun sebelum dijelas pun dah lega, sahabat bila dijelas lagi. Sebab mula-mula saya baca itu tentang yang zalim tu, saya ingatkan yang macam yang bukan yang mensyirikkan Allah, yang menzalimi. Ya. Saya ingatkan macam tu lah. Yalah, kalau zalim ni maksud ambil hak orang apa semua, semua tak aman. Semua tak aman. Betul tak?
Sebab tak ada seorang pun yang tak menzalimi. Paling-paling kurang dia zalim pada diri sendiri. Okey, sekarang nikmat. Nikmat apa ni? Orang yang beriman. Dalam satu ayat Allah beritahu. Allah beritahu apa? Saya nak tanya, semua orang nak tak keamanan? Semua orang nak tak bahagia? Tapi ramai yang tersilap jalan. Ramai yang anggap bahagia ialah duit. Betul tak? Habis masa cari duit, kononnya nak bahagia tapi tak bahagia. Lagi banyak duit lagi tamak kan? Ada orang nak bahagia dengan apa? Dengan politik kan? Kejar sana kejar sini, keluar masuk parti kan? Tapi tak bahagia juga. Jadi Allah nak bagi tips untuk dapat keamanan dan bahagia. Apa dia? Pertama, beriman kepada Allah dan tunduk pada semua perintah Allah. Yang kedua, jangan ada unsur syirik dalam hati kamu. Dapatlah keamanan. Ada tak yang ketiga, mesti ada duit banyak? Ada tak yang keempat, mesti sihat tubuh badan? Ada tak yang kelima, semua anak kena berjaya? Tak ada. Ada tak yang keenam, mesti tinggal di bandar Taman Tun? Tak ada. Boleh faham? Dan Allah mengiktiraf, mereka yang ada dua ni sahaja yang dapat hidayah. Kita setiap hari minta tak hidayah kepada Allah? Berapa kali sehari? Mana ada 5? Mesti solat tak cukup rakaat ni. Tak, setiap hari saya tanya. Kak solat setiap hari berapa rakaat? 5 waktu, tapi berapa rakaat? 17 rakaat. Setiap rakaat kita minta tak hidayah. Dalam ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau solat fardu, kalau tambah dengan solat sunat, berapa kali kita minta hidayah? Mungkin berpuluh-puluh kali setiap hari. Dan dah berapa lama? 20 tahun. Berpuluh tahun. Okey. Sejak ada tak rasa tenang dalam hidup? Ada tak rasa tenang, rasa bahagia je setelah berpuluh-puluh tahun minta hidayah? Sebenarnya bila kita belajar, Dah jawab soalan, simple je. Ada ke tak ada? ada ketika ya, ada ketika tak. Tapi Allah tak kata kamu akan dapat rasa aman ketika-ketika je. Tak ada. Tak ada. Siapa? Ada rasa tenang tak dalam hidup? Ketika-ketika. Oh, tak ada. Maknanya kalau kita tak rasa aman, tak rasa bahagia, kita belum dapat hidayah lah. Betul tak? Sebab Allah kata, orang yang buat dua ni beriman dan tidak syirik, baru dapat keamanan. Dan orang yang macam ni lah baru dapat hidayah Allah. Yang kamu minta berpuluh tahun, tiba-tiba tak rasa aman, belum dapat hidayah lah. Setuju tak? Kalau tak setuju, ni ayat Quran ni. Definisi hidayah bukan untuk mendapat keamanan kan? Definisi hidayah ialah mendapat petunjuk dari Allah. Definisi hidayah untuk dapat petunjuk. Tak, petunjuk bahasa Melayu, hidayah bahasa Arab. Okey. Apa hidayah? Petunjuk dari Allah. Petunjuk. Di mana hidayah? Kenapa pula tak nampak? Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Hudan tu hidayah lah. Allah kata itulah kitab yang tidak ada keraguan, dan kitab tu adalah hidayat Allah. Maknanya kalau kamu nak hidayat, kenapa? Kena faham Quran dan kena ikut satu persatu. Dah ikut barulah rasa aman, barulah betul-betul dapat hidayat. Tapi ramai tak minta hidayat 17 kali sehari, baru puluh tahun tak ikut pelajaran Al-Quran. Ramai tak? Mana mungkin dapat keamanan? Boleh faham? Boleh faham tak? Hidayat, konsep hidayat tu, Ustaz cakap hidayat tu sebenarnya Al-Quran. So kita kena ikut. Kalau kita ikut Al-Quran dan apa yang diajarkan tu, maknanya kita termasuk golongan orang yang dapat hidayat. Ya, betul. Dan tandanya apa? Tanda kita dapat hidayah, rasa aman.
Bila Allah bagi musibah, senyum. Sebab tu Nabi kata ajaba li amril mu'min. Aku rasa kagum dengan orang yang beriman. Apa yang Nabi kagum sangat dengan orang beriman ni? Sebab sihat? Bukan. Sebab kaya? Bukan. Yang Nabi kagum ni kepada orang beriman ialah semua keadaan dia baik je. Bila dapat nikmat, bukan semakin sombong, semakin tunduk taat pada Allah. Dan bila dapat musibah, redha, sabar, semakin dekat dengan Allah. Jadi semua keadaan orang beriman baik je. Itulah makna tenang. Musibah apa saja, senyum je. Alhamdulillah. Kan? Macam apa ni, seorang wanita yang kaki ibadat, tangan dia luka, berdarah, tapi muka dia senyum. Pernah kita tengok orang berdarah muka senyum? Tak payahlah kita, pernah tak ketika berdarah muka senyum? Cuba tengok masa luka tu, tengok muka kat cermin. Tak ada kan? Oh, tak sempat tengok. Pensan kan? Pensan. Jadi wanita ni yang suka beribadat kepada Allah, tangan dia berdarah tapi muka senyum. Jadi orang tengok pelik lah. Sepatut bila tangan berdarah, muka sakit lah, muka berkerut kan. Jadi orang tengok, kenapa kamu boleh senyum tangan berdarah ni? Dia kata, aku boleh senyum sebab aku sedang memikirkan berapa banyak aku dapat pahala hasil aku sabar di atas musibah ni. Sebab Allah janji apa kepada orang yang sabar? Oh, janji apa? Kita tahu pahala solat Jumaat 27, tahu? Pahala sedekah satu berganda, tapi ramai tak tahu pahala sabar. Tahu pahala sabar? Tahu pahala sabar? Tahu pahala sabar? Tak tahu? Tahu? Tak tahu? Tak tahu? Syurga yang paling tinggi, Ustaz. Ha? Syurga yang paling tinggi. Bukan. Ha? Tak ada limit apa ni? Pahalanya tak ada limit. Ada dalil ke? Cakap mesti ada dalil. Puasa je. Bukan. Ha, tu dah tembak lah tu. Ha? Apa dia? Ha, tu jalan selamat. Jalan selamat. Siapa yang tahu dan ingat? Saya dah sebut berkali-kali. Tengok. Allah begitu benda yang nikmat. Sabarnya pahala sekian. Dan kita baca ayat tu tapi kita tak faham. Rugi tak hidup? Akhirnya ketika waktu kita patut dapat pahala yang paling banyak, kita tak dapat sebab tak ingat ayat tu. Siapa ingat? Bukan. Itu ayat tak sebut pahala sekian-sekian. Bukan. Okey, sementara tunggu jawapan, saya minum air dulu. Ha? Ha, tu antara susah nak ingat, malah nak berfikir. Ha? Ustaz, ada ayat kan, jangan kamu geladi kamu beriman sebelum kamu diuji. Maknanya kalau dia melepasi ujian tu, ganjarannya adalah Allah menjadikan dia beriman. Tak. Ha? Siapa jawab tadi? Siapa jawab? Ah, Masya Allah. Itu kelebihan telefon, handphone. Buka sekarang, cuba buka dan baca sendiri. Surah Az-Zumar ayat 10. Betul tak? Dia ayat panjang tapi bahagian hujung tu. Ada? Ha. Jadi Allah beritahu, sesungguhnya Allah guna innama, yuwaffa, dilengkapkan, disempurnakan untuk orang-orang yang sabar. Allah tak kata untuk orang yang salat malam. Ramai yang salat malam tapi tak sabar. Ramai yang pergi haji berkali-kali tapi tak penyabar bila makanan lambat sampai. Kan? Jadi Allah kata akan disempurnakan pahala untuk orang yang sabar. Apa dia? Bi ghairi hisab, tanpa. Subhanallah. Kalau seorang bos syarikat yang besar, dia tawarkan kerja pada kita, saya akan bagi gaji pada awak tanpa limit. Kita boleh agak tak berapa?
Ha? Tapi kita boleh hargaklah dengan income syarikat tu kan. Mungkin 10,000 sebulan. Mesti ada limit juga walaupun dia cakap tanpa had. Betul? Tapi kalau Allah yang bercakap, agak ke berapa? Ha? 1 bilion lebih lah. 10 bilion lebih. Apa amalannya? Sabar. Bukan bangun malam. Betul? Kenapa sabar? Kenapa tak bangun malam? Kenapa tak puasa? Ha? Kenapa tak datang kelas? Benda yang paling susah dalam hidup ialah sabar. Sabar nak datang kelas. Kita boleh datang ni sebab sabar. Jadi kita akan dapat pahala apa? Satu pahala sabar, boleh datang kelas. Satu pahala duduk dalam kelas. Kan? Pahala sabar nak bangun malam. Tapi pahala sabar yang paling sukar pada bila ditimpa musibah. Sebab tu wanita tadi, bila tangan dia berdarah, dia tak rasa sakit sebab apa? Mindset dia tak fikir apa? Oh, banyak gaji aku. Bila dia bayangkan gaji, dia lupa ni. Boleh faham tak? Cara berfikir itu menyebabkan kita tak rasa sakit. Ustaz, sabar dengan reda tu sama tak? Sabar tak sama. Dia sabar ada tahap dia. Ada sabar tapi tak reda, hati tak puas. Dia sabar apa makna? Mulut tak cakap. Dan tak marah. Sabarlah tu, tapi hati belum tentu. Orang langgar kereta dia kan, senyap je. Sebab apa? Baru keluar kelas Ustaz Debut tadi kan. Aku cakap kan. Tapi hati tu nak meletup ni. Baru ambil semalam kereta kan. Tak reda. Itu sabar yang paling rendah. Tapi dapat pahala sabar juga kan? Dapat. Jangan risau. Kadang-kadang kita risau dapat ke tak pahala, tapi kita tak risau aku boleh sabar ke tak, kan? Okey, sabar yang lebih tinggi, dia sabar, dia tak marah, dia tak mengamuk, hati puas, reda. Tinggi lagi. Lagi tinggi apa dia? Dia sabar, dia tak marah, dia tak mengamuk, dia reda, dan tambah satu lagi, dia syukur. Alhamdulillah, kereta saya dilanggar. Dengan kereta saya dilanggar ni, mungkin Allah nak ganti lebih baik. Dan sebenarnya pahala saya sabar lebih mahal nilai daripada nilai kereta saya ni. Tengok cara berfikir kan? Boleh tak? Tapi masa kereta kena langgar, sempat tak berfikir macam tu? Bom, kena langgar kan? Ingat tak yang Ustaz cakap tu? Tak ada. Mata kelabu ke? Semua tu untuk masa kejadian berlaku atau tak sabar detik pertama. Kalau lepas 3 hari bukan sabar. Itu dah habis tempoh sabar. Dah expired dah. itu dari segi sabar kena on the spot kejadian. Ya. Kalau reda tu Reda dia datang selepas sabar lah. bukan maksudnya kena berlaku on the spot tu juga, ataupun bila dah tenang, bila kita fikir Tak. Okey, reda ni nak masa mana? Kita nak darjah sabar yang mana? Kalau nak sabar yang tinggi lagi, masa tu sabar, masa tu reda. Ustaz, bukan ke kalau kita reda tu kita boleh decide macam sekarang, apa-apa jadi kita akan reda? Memang cakap teori memang macam tu. Memang senang dia cakap. Sebab tu ada wanita yang menangis di kubur kan? Tahu kisah tu? tahu. Nabi tegur. Betul. Sebab anak kematian. Biasa kan? Nabi kata sabar. Apa jawab wanita tu? Kau tak tahu ni anak. Kamu tak tahu aku yang menanggung kan? Dia tak tahu yang menanggung tu Rasulullah. Dan Rasulullah sabar tak dengan kata-kata wanita tu? Macam tak hormat Nabi kan? Rasulullah sabar, Rasul tak kata degil kan? Rasulullah jalan. Lepas tu ada orang bagi tahu dia, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu? Tak tahu. Itu adalah Rasulullah. Dia menyesal, dia pergi ke rumah Rasulullah, cari Rasulullah, dan dia beritahu, ya Rasulullah, aku tak tahu kamu Rasulullah, maafkan. Nabi jawab apa? Innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar sebenarnya ialah ketika detik pertama, bukan sekarang. Dah habis dah tempoh sabar. So, boleh faham? Tak dapat apa-apa pahala lah. Sebab dia kena berlaku on the spot lah. Ya. Okay.
Bala apa memang sabar dah sepayat dah. Ha? Yelah, maksudnya dia kena berlakon lekot. Ya. Sebab tu ingat tak kisah wanita hitam yang ada penyakit sawan kan? Ingat? Dia penyakit sawan. Bila dia datang penyakit tu, aurat dia terbuka. Oh, ya. Jadi dia minta Nabi berdoa. Bukan sebab penyakit, tapi sebab takut dosa buka aurat. Sebab wanita zaman Nabi, walaupun wanita hitam, walaupun macam orang Badui, tapi keimanan dia cukup kuat. Dia tak kisah sakit tu, sebab dia tahu dengan sakit dia boleh masuk syurga. Cuma yang dia takut apa dia? Aurat terbuka. Walaupun sebenarnya bila dia tak sedar, tak berdosa pun. Okey, Nabi kata, kalau kamu nak, aku boleh berdoa dan Allah sembuhkan penyakit ni. Tak ada masalah. Doa Nabi mustajab. Tapi Nabi bagi pilihan lebih baik. Kalau kamu sabar dengan penyakit ni, walakil jannah. Bagi kamu confirm syurga. Tapi kena reda dengan penyakit ni. Penyakit apa ni? Agak-agak ada tak orang masuk meminang kalau kita ada penyakit sawan? Mana kat dunia macam gelap masa depan kan? Jadi wanita ni pilih apa? Pilih? Sabar dengan penyakit. Kenapa? Sebab mindset dia kat mana? Apa masalah aku sakit sekejap? Jadi kalau aku sihat pun aku mati juga. Tapi tak ada jaminan syurga. Betul? Yang ni Nabi jamin syurga. Apa masalah? Aku sabar sekejap untuk aku selepas ni. Bukan setakat hilang penyakit, tapi masuk syurga dan kekal dijamin oleh Rasulullah. Apa masalahnya? Betul tak? Itu nilai sabar. Okey? Jadi Allah nak bagi tu siapa yang dapat hidayah ni? Orang yang rasa aman. Apa maksud aman? Semua takdir Allah dia redha. Macam mana syarat dia? Lepas tu berapa ramai yang belajar kadang-kadang cerita pada saya ada masalah ustaz, hidup saya tak tenang, tapi ikut kelas. Inilah ubat dia. Ini vaksin vaksin. Untuk orang yang berpenyakit COVID tak sabar ni. Satu, cek diri kamu. Ada tak syirik dalam diri kamu? Kamu pergi kerja pagi-pagi kerana apa? Kamu pergi shopping beli baju kerana apa? Kan? Kamu masak kerana apa? Kamu kena kemah rumah kerana apa? Kamu beli kereta kerana apa? Cuba cek dalam kehidupan kamu. Kalau ada bukan kerana Allah, itulah penyebab kamu tak tenang. Sebab Allah bagi syarat untuk dapat amnu apa dia? Bukan setakat beriman, tapi jangan ada sikit pun unsur-unsur syirik pada Allah. Baguslah, wahum muhtadun. Oh, mati. Pukul apa sah? Okey, masa dah habis Masa dah habis. Kalau sambung ayat ni jadi kita baca buku hadis Saya nak sebut sebelum kita masuk hadis, satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat ni. Sabda Nabi SAW, man kana aminan fi sirbihi, man kana aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi wa sihhatan fi jasadihi faka'annama hujizat lahu ad-dunya bihazafiriha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, Nabi kata siapa yang aman dalam diri dia, keluarga dia, rumah dia aman. Satu. Yang kedua, dia ada makanan yang cukup untuk hari itu. Yang ketiga, badan dia sihat. Tiga benda ni. Maka Nabi kata apa? Orang ni yang ada tiga ni seolah dia memiliki dunia dan segala isinya. Hadis sahih. Tiga je. Aman, makanan yang cukup, Sihat. Nabi kata makanan untuk hari itu, bukan besok. Kita makanan kita cukup untuk berapa hari? Berapa tahun?
Banyak kan? Mungkin kita mati, anak kita mati pun ada lagi harta tu. Tapi ada rasa aman. Nabi kata siapa ada 3, dia akan seolah dia dapat dunia dan segala isi. Bila dia dapat dunia dan segala isi, perlu tak dia risau? Tak perlulah. Tapi berapa ramai yang masih ada makanan cukup untuk bertahun-tahun, tapi masih risau. Makna apa tu? Ada masalah akidah. Kenapa Nabi kata cukup makanan untuk hari ini? Sepatut dia rasa aman. Sebab yang lepas dah habis dah, tak boleh nak ubah, betul? Yang dah lepas tak boleh nak buat apa-apa. Yang besok tak ada jaminan, mungkin kamu akan mati malam ni. Jadi kalau kamu redha dengan apa yang Allah bagi pada hari ini, dengan rasa aman, badan sihat, makanan, kamu bersyukur betul-betul, kamulah orang yang benar-benar beriman. Besok cerita lain. Betul? Sebab itulah Nabi bila bagi, Nabi bagi semua tak? Bila bagi semua, Nabi takut tak untuk yang besok? Semalam saya dapat mesej daripada kawan saya. Dia tinggal di Ampang. Dia kata abang dia sihat walafiat, pergi office. Pergi office collect, mati terus. Mudah lagi. Tengok. Kita duk fikir apa ni? Kumpul rezeki untuk 10 tahun lagi. Tengok-tengok, hari ni mati. Rugi tak? Betul? Kadang-kadang banyak masa kita, fikiran kita rancang untuk besok minggu depan. Yang nikmat hari ni kita tak bersyukur pun. Rugi tak hidup? Okey. Sihat hari ni, kamu buat apa? Berapa ayat kamu baca? Berapa page kamu baca? Sihat hari ni kan? Berapa banyak kamu berzikir pada Allah? Tak. Sebab fikiran duk sibuk untuk besok, minggu depan, tahun depan. Rugi. Nak tanya, macam mana kita nak cakap amanan kan? Dapat amanan, kita dapat hidayah. Tapi kan kita orang iman tidak boleh merasa aman dari rasa Allah. Macam mana kita nak balancekan antara rasa aman bila terdapat hidayah dengan bila rasa aman daripada rasa Allah? Okey. Dia maksud ayat ni dan juga maksud ada yang saya baca ni, dia rasa aman dari segi apa? Dari segi duniawi. Pasal rezeki dia tak takut, pasal musibah dia tak takut. Tapi bila dia beribadat, dia takut amal dia tak diterima. Itu dua benda yang berbeza. Boleh faham? Ya, betul. Contohlah bila kamu nampak senyum je. Kenapa? Sebab saya sihat, alhamdulillah. Rezeki pun ada hari ni. Tenang je. Tapi bila dia solat, lepas solat dia risau, takut solat tak diterima. Itu lain. Boleh faham? Ustaz, saya masih tak pasti dengan redha tadi. Maksud saya macam ni, Allah terima tak redha kita setelah seketika waktu? Kalau sabar jelas daripada hadis tadi yang pasal Rasulullah kata ketika musibah tu berlaku, sabar tu perlu berlaku on the spot. Kalau redha ni, katalah kita dah sabar, macam Ustaz cakap, tingkatan kita sabar senyap, diam, tapi hati kita tak redha pada ketika itu. Tapi mungkin bila kita dah balik rumah atau mungkin dah sehari kita bertenang dan kita redha menerima jugaan Allah tu, adakah diterima redha kita tu? Tak, dia apa-apa saja kesalahan kita. Bila kita tak redha, salahlah. Kan? Kita tak setuju dengan Allah, salahlah. Tapi lepas tu kita sedar, kita bertobat, Allah terima taubat kita, tak ada masalah. Tak ada masalah. So redha tu bukannya macam sabar yang kena berlaku on the spot. Tak redha pada Allah, salah. Tapi kita boleh cover dengan bertaubat. Tak ada masalah. Bila kita bertaubat macam zero lah, tak ada apa. Tapi pahala redha di titik pertama tak adalah. Okey. Okey, kita tengok buku ni. Kita sampai kat mana? Masih bab ikhlas dan masih hadis yang pertama kan?
hadis iaitu innamal a'malu binniyat. Okey, sebelum kita masuk hadis kedua, saya nak sebut sikit beberapa pengajaran daripada hadis yang pertama. InsyaAllah saya akan cuba bagi setiap hadis ada pengajarannya. Okey, hadis ni Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat. Sambung. Orang Melayu suka hafaz separuh-separuh. Ada sambungan dia. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa beza antara dua ayat ni? Satu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu mesti dikira mengikut niat. Lepas tu Nabi kata apa? Sesungguhnya bagi setiap amalan mengikut apa yang diniatkan. Dua ayat ni, ada sebagian ulama kata ayat kedua menguatkan ayat pertama, tapi tak. Kata Syekh Shalih Utsaimin, ayat pertama Allah nak bagi tu sebab. Setiap amalan yang dikira mengikut sebab niat dia. Bukan makna setiap amalan mesti ada niat. Bukan. Ramai orang salah faham, dia kata setiap amalan mesti ada niat. Maka sebab itulah hasil salah faham dia buat apa? Dia usaha nak betul-betul masukkan niat tu. Sebab dia rasa mesti ada niat dan mesti masuk niat. Salah. Hadis tu bukan maksud macam tu. Sebab semua orang bila beramal mesti ada niat. Betul? Jadi yang Allah nak bukan mesti ada niat. Bukan. Yang Allah nak ialah mesti niat ikhlas kerana Allah. Ada orang solat kan, dia sebut usolli kan, kononnya nak masukkan niat. Sebenarnya tak betul. Boleh tak kita nak masukkan niat? Boleh tak? Dia semua amalan ada niat tak? Masa kita makan sarapan tadi kan, ada niat? Ada niat tak? Masa makan sarapan pagi tadi, ada niat tak ada? Makan ke tak? Makan. Ada niat ke tak? Bahaya ni kalau tak ada niat, bahaya. Niat tu tujuan dia. Niat. Bismillah lain, baca bismillah lain. Tak nak makan, amalan ke nak makan? Amalan. Amalan lah. Ada tak ibadat yang dalam hidup kita yang bukan tak mungkin jadi ibadat? Ada tak? Tak ada. Semua amalan kita boleh jadi ibadat, boleh jadi dosa. Tak ada benda yang sia-sia. Jadi termasuklah makan. Allah suruh tak kita makan? Kulu. Allah suruh tak? Kulu, makanlah. Bila Allah suruh, kita pun taat. Ibadat tak? Ibadatlah. Cuma Allah kata makan yang halal, makan yang tayyib, dan jangan membazir. Jadilah ibadat. Cuma saya nak tanya, setiap ketika makan ada tak niat? Adalah. Apa niat dia? Apa niat dia? Apa niat? Kenapa tanya saya? Awak yang makan tanya saya pula. Tak faham? Tak faham. Saya lagi tak faham orang yang tak ada niat ni. Tak, saya nak tanya. Bukan. Kalau kata, dah masuk waktu zuhur, kita pun, itulah niat kita nak solat zuhur. Jelas tau. Kalau nak makan, apa niat nak makan? Kalau Okey, saya nak tanya. Okey. Kalau nak puasa, kena bangun sahur. Tinggal puasa, tinggal solat. Saya tanya pasal makan. Okey? Bila kita nak pergi makan kan, katalah nak makan kat rumah kan, kita duduk kat mana? Kat sofa kan, makan kat meja makan. Masa pergi tu ada tak niat nak pergi makan? Ke niat nak pergi main golf? Saya bagi contoh lah.
Kita pun pergi meja makan. Isteri pun tanya, nak buat apa tu? Nak main golf ni? Isteri tak akan tanya sebab apa? Memang bila pergi ke meja makan dan ada hidangan, memang itulah niat. Itulah niat. Tak mungkin kita buat sesuatu tak ada niat. Kita masuk tandas. Isteri tanya, masuk tandas buat apa tu? Tak tahu lagi ni. Kan? Bila pergi ke tandas, niat nak. Okey, dah dapat. Betul lah, okey. Ada datang kelasnya ada niat tak? Kan 40 tahun tak pernah orang tanya lah. Apa niat makan? Tak pernah orang tanya niat makan. Jadi hadis, maksud hadis, setiap amalan dikira mengikut niat. Tapi ramai orang faham salah. Dia faham salah macam mana? Setiap amalan mesti ada niat. Salah. Memang semua amalan dah ada niat. Ya Allah nak pastikan niat kerana apa? Bukan mesti ada niat. Bila dia salah faham, dia fikir nak masukkan niat. Nak masuk. Sebab apa? Mesti ada niat. Kamu pergi solat. Kenapa nak masukkan niat? Ada tak orang pergi solat nak bersembang? Ada. Sebab itulah kalau kita pergi negara Arab ke, Turki ke, negara lain, tak ada seorang pun sebut bila nak solat usalli. Jangan mimpi nak dengar usalli tak ada. Yang kita biasa dengar di mana ni? Sebab kita diajar macam tu. Kan kena masuk niat. Yang tu jadi waswah kan. Lepas tu jadi panjang Allah kan. Sebab banyak ayat tu. Sahaja aku sembahyang Zuhur 4 rakaat mengikut imam tunai kerana Allah. Panjang. Jadi dia kena mak tu jadi lebih pada 6 harakat. Allah. Tak masuk. Tertinggal satu perkataan. Ulang lagi kan. Mengganggu tak orang lain? Jadi dosa pula. Ustaz, saya nak fokuskan. So, memandangkan semua yang kita lakukan memang dah ada niat, nak masukkan niat. Kalau kita terlupa niat puasa pun tak apalah. Maknanya sebab saya dalam hati memang kata memang nak puasa esok. Malam tu ada niat tak? Pernah tak bulan Ramadan dia sihat dan tak uzur. Tapi terdetik aku tak nak puasa besok. Ada niat macam tu? Tak ada. Bila tak ada niat tak nak puasa, automatik ada niat nak puasa. Sebab itulah ada pendapat yang mengatakan salah bila kita niat satu malam untuk sebulan. Salah. Sebab apa salah? Sebab besok puasa lain, amalan yang berbeza. Mana boleh kamu rangkumkan sekali? Setiap hari kena satu niat. Okey, boleh faham? Ustaz, sikit je, lari sikit je. Selalu kita niat macam kecil lagi. Kenapa ada tunai kat hujung hidung tu? Tak faham. Kalau Mak Saleh baca niat dia kata cash kan. Sebab okey, tunai lawan apa? Qada. Sebab orang kita suka qada. Kalau habis waktu qada, kalau di waktu dia tunai. Dia satu lagi soalan simple je. Kalau guna akal, dia boleh berfikir dia akan buat yang terbaik. Soalan dia apa? Bila kamu sebutkan saja aku solat Zuhur 4 rakaat tunaikan, sebenarnya kamu nak bagi tahu siapa? Kau nak bagi tahu siapa? Allah dah tahu tak kamu nak solat Zuhur? Allah yang wajib kamu solat Zuhur. Kemudian kamu bagi tahu 4 rakaat. Nak bagi tahu siapa solat Zuhur 4 rakaat? Allah dah tahu tak? Allah yang wajibkan solat Zuhur 4 rakaat. Nak bagi tahu orang sebelah pun dah tahu. Nak bagi tahu imam lagi tahu lama dah. Memang tugas dia. So nak bagi tahu siapa? So maknanya yang nak masukkan niat yang kita selalu buat ni tak perlu sebenarnya. Tak perlu. Nabi tak ajar, Imam Syafi'i pun tak ajar. Habis tu siapa yang Cikgu. Okey, boleh faham? Simple je. Sebab tu hadis yang kita baca ni, Allah nak pastikan apa? Allah bukan nak pastikan niat masuk, bukan. Sebab itulah ada ayat fawailul lil musallin. Okey. Order. Tapi kalau direct translation daripada ayat ni, seolah-olahnya kita niat dan kita dapat apa yang kita niatkan tu, Ustaz. Tapi salah ke, Ustaz? Tak, betul dah. Dia ada dua bahagian. Nabi kata sesungguhnya amalan dikira mengikut niat, bahagian pertama. Bahagian kedua,
bagi seseorang mengikut apa yang dia niat. Jadi bahagian pertama sebab, bahagian kedua hasil. Kalau kamu niat macam ni, hasilnya kamu dapat macam itulah. Sebab tu lepas tu Nabi bagi contoh kan, kalau kamu niat hijrah kerana Allah, hasilnya dapat Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu hijrah kerana nak dapat dunia, hasilnya dapat dunia lah. Dalam pun ada dan wanita kan? Dan Dan wanita. kalau kamu berhijrah ke Madinah sebab ada wanita di Madinah yang kamu teringin nak kahwin, kamu dapat wanita lah. Tak dapat Allah dan Rasul. Yang Ustaz cakap tadi yang bukan gitu yang dimaksudkan tu, yang mana ya? Saya tak faham. Yang mula-mula sebelum niat pasal makan ni. Ada Ustaz kata dua ayat ni bukan begitu cara faham dia. Mengikut ulama ada elaborate. Tak, ada orang yang salah faham. Dia kata maksud innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan Kena ada mesti ada niat. Sebut mesti ada niat, salah lah. Maksud dia bukan mesti ada niat. Tapi maksud dia sesungguhnya setiap amalan mengikut niat kamu. Kalau kerana Allah, dapatlah pahala. Oh, mesti ada niat Mesti dengan itu itu. natural. Ya. Bila Allah, kalau Nabi kata setiap amalan mesti ada niat, mana mungkin amalan yang tak ada niat? Ada seorang je jenis manusia yang buat kerja tak ada niat, iaitu orang gila. Betul? Cuba tanya orang gila, bila dia mandikan, dah niat ke belum? Jadi orang yang tak waras saja yang buat sesuatu tak ada niat. Sebab tu saya sebut tadi, fawailul lil musallin, celakalah orang yang solat. Sebab tak masuk niat ke sebab tak ikhlas? Subhanallah. Jadi ramai hilang fokus. Dia sibuk nak masukkan niat, tapi niat dia solat tak ikhlas. Kadang-kadang riak, kadang-kadang solat lambat, tapi niat tu clear, satu masjid dengar kan? Salah. Okey? Kemudian lepas tu Nabi bagi contoh. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Pengajarannya, hijrah ni ada 3 jenis. Pertama, hijrah tempat. Hijrah tempat. Yang kedua, hijrah orang. Hijrah tu kan makna dia? Meninggal. Hijrah ialah meninggal. Nabi hijrah Mekah, makna Nabi tinggal Mekah ke Madinah. Yang ketiga, hijrah amalan. 3, 1 hijrah tempat, yang kedua hijrah orang, yang ketiga hijrah amalan. Orang tu bermaksud mati ke Ustaz? Nanti nak orang ni. Okey. Hijrah tempat, sebagaimana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa hukum hijrah tempat? Dia dalam konteks kita sekarang boleh jadi hukum wajib, boleh jadi hukumnya haram. Wajib bila tu? Bila tempat kita duduk ni negeri orang kafir, tak boleh nak solat, dan ada tempat negeri Islam, kita boleh berhijrah, kita boleh beribadat. Wajib berhijrah. Kalau tak hijrah, berdosa. Sebab apa? Sebab kita tinggal kat situ, ibadat kita terbatal, tak boleh dilaksanakan. Sedangkan kita dicipta untuk beribadat. Boleh faham? Sebab tu Allah perintah Nabi berhijrah ke Madinah, wajib. Sebab apa? Sebab ibadat di Mekah dah tak boleh nak buat. Sedangkan kamu dicipta untuk beribadat. Bila tak boleh ibadat, kena cari tempat lain. Boleh? Ayat tadi tu kan, ayat cuma Yang sebelum tu ada kaitan. Okey? Tapi kalau sebaliknya, kalau kita duduk di Malaysia, tempat senang beribadat kan, tiba-tiba kita pergi berhijrah tempat negara kafir yang tak boleh beribadat, haram. Ini ramai orang tak tahu ni. Pendapat Syekh Shalih Utsaimin, kadang-kadang kita bukan berhijrah, kita berjalan, melancong ke negeri orang kafir yang menyebabkan kita tak boleh solat. Kadang-kadang kita terpaksa lewatkan, kadang-kadang habis waktu. Hukumnya haram. Sebab apa? Sebab kamu dicipta untuk beribadat, tapi sebab kamu nak berseronok, kamu batalkan tujuan kamu diciptakan. Ramai tak orang pergi melancong ni negara yang kafir sampai susah nak beribadat, tapi sebab seronok dia sanggup pergi dan bayar beribu-ribu. Hukumnya haram. Macam mana kamu boleh abaikan tujuan utama kamu sebagai hamba Allah demi untuk seronok tengok bumi Allah? Kan? Allah cipta kamu untuk beribadat, bukan untuk berjalan.
Kalau berjalan, ibadat boleh, okey, jalan. Kan? Kalau macam orang Palestin tu macam mana Ustaz? Diorang tengah solat pun kena pukul, kenapa dia tak boleh nak solat? Macam mana Ustaz? Dia sebenarnya bukan semua. Dia tak boleh solat sampai kena pukul tu bila tu? Bila dia solat di masjid kan? Dia ada pilihan boleh solat di rumah ataupun masjid lain. Sebagaimana Nabi pergi tempat lain. Jadi diorang tak perlu berhijrah. Dan sekarang Nabi berhijrah ke Madinah sebab ada tempat. Kan? Sekarang kalau orang Palestin nak hijrah ke mana? Negara mana? Yang lebih aman, yang lebih selamat daripada tempat mereka. Malaysia mana bagi? Malaysia tak bagi. Bukan senang. Pelarian lain pun Dulu Nabi pergi ke Madinah mana ada pasport IC apa semua, tak ada. Jadi bila tak boleh pergi tempat lain, sabarlah dengan tempat kita tu. Okey, hijrah yang kedua kan? manusia. Hijrah manusia. Yang perempuan tadi kan? Tak, hijrah manusia macam ni. Bila orang tu degil sangat, jahat sangat, kita nasihat pun tak dengar. Dan kalau kita berkawan memberi kesan tak baik pada kita, boleh tak kita hijrahkan dia? Boleh kita hijrah tapi dengan syarat, dengan kita pulau. Hijrah ni lebih kurang boikot pulau lah. Dengan kita pulau dia tu, menyedarkan dia, mengisahkan dia, boleh kita pulau. Ini panggil hijrah orang. Sebagaimana dalam sirah Nabi, Nabi pernah tak hijrah sahabat, pulau sahabat? Pernah. Siapa? Yang tak pergi dalam peperangan. Dan berubah tak sahabat tu? Berubah. Boleh. Contohlah saudara kita yang degil, yang jenis ambil arak kan, ambil dadah kan, kita larang tak dengar, kita dah bagi bantuan pun tak berguna juga, kita boleh tinggalkan dia untuk tempoh tertentu. Sekiranya kita rasa dengan kita tinggal tu mungkin menyebabkan dia sedar dan bertaubat. Okey, yang ketiga, hijrah amalan. Hijrah amalan ialah semua amalan-amalan yang haram kita tinggalkan. Termasuklah amalan-amalan yang bid'ah, kita hijrahkan. Wajib kita hijrah. Boleh? Bila kita dah tahu yang ni salah, bila kita kena hijrah? Sekarang. Bukan besok, bukan minggu depan. Okey? Pahala ni sama tak bila yang 3 kategori tu? Pahala apa? Pahala hijrah. Tak, tengok kesusahan lah. Dalam satu hadis Nabi kata al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala adalah berdasarkan kesukaran. Semakin sukar kita hadapi sesuatu, semakin tinggi pahala. Sebab itulah pahala yang tidak ada batas apa tadi? Sebab sabar paling sukar. Okey, kita baca hadis yang kedua. Belum. Dalam bab ikhlas ni banyak hadis. Kita baru baca hadis. Dia dalam bab ikhlas ni ada 11 hadis. Kita baru baca satu. Okey. Daripada Aisyah binti Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ada sepasukan tentera hendak menghancurkan Kaabah, iaitu tentera Abrahah. Kemudian apabila mereka tiba di satu tanah lapang, iaitu di Murammas, dekat antara Mina dengan Arafah. Siapa yang pernah pergi ke Arafah, daripada Arafah, kalau kita daripada Arafah menuju ke Mina, ada satu tempat tu, nama dia Murammas. Situ tempat tentera bergajah berhenti. Sampai kat situ je gajah tu tak nak bergerak. Bila dipaksa menuju ke Mekah, dia tak bergerak. Tapi bila dipusing balik ke Yaman, dia berjalan dengan laju. Sebab siapa yang tahan gajah tu? Allah. Bila sampai kat situ gajah tak bergerak, maka Allah apa dia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utuskan burung-burung. Apa makna ababil? Tayran ababil. Apa makna? Bukan batu lepas tu wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijara, itu batu. Ababil bukan batu, Dia pegang dekat dia. Bukan. Ababil dalam bahasa Arab berbondong-bondong. Ramai orang salah faham, Ada mengatakan ababil nama jenis burung, bukan, salah. Ababil dalam bahasa Arab bukanlah kamus.
Makna dia berbondong-bondong. Makna burung tu amat sangat. Kenapa burung ramai? Ha? Pasukan yang nak serang tu banyak. Tapi Allah boleh tak nak binasakan antara Abraha dengan 3 ekor burung je? Boleh tak? Tapi kenapa perlu berbondong-bondong? Ha? Tak, kalau nak tunjuk kekuasaan Allah, yang mana lagi menunjukkan kehebatan Allah? 3 ekor burung ke berbondong-bondong? 3 ekor burung lagi menunjuk hebat. Dia burung ni ada perasaan. Binatang ada perasaan. Kalau burung tu sedikit, dia tengok pula tentera ramai, gajah pula besar, jadi burung tu takut nak balingkan. Jadi Allah nak supaya burung tu jadi berani, Allah bagi mereka ramai, kan? Macam kucing lah. Kucing ada 10 ekor tikus. Apa yang lari? Okey. Kemudian kata Aisyah, kata Nabi SAW, bila sampai di tanah lapang, mereka dibenamkan. Tentera bergajah dibenamkan ke dalam tanah. Daripada barisan pertama sampai akhir, semuanya hancur. Cara Allah benamkan apa dia? Dengan baling batu. Batu kecil je, burung pun kecil. Tapi kesannya apa dia? Ka'asfin ma'kul. Burung tu baling tepat kena tentera bergajah, dan bila kena tu masuk badan dia, batu keluar daripada dubur. Kena tepat dan masuk mulut, keluar dubur. Dan akhirnya rupa tentera bergajah ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan, bukan ulat. Itu pun salah tafsir tu. Seperti binatang, tumbuhan yang dimakan binatang, bukan ulat. Allah nak begitu apa ni? Dia tumbuhan kalau dimakan oleh lembu kan, sebelum dia makan nampak rupa-rupa kan. Lepas dia lembu makan, kemudian lembu buang, nampak tak rupa makanan tu? Macam itulah rupa tentera bergajah. Tapi kalau daun dimakan ulat, nampak lagi tak rupa daun tu? Bahkan kita makan juga ulam yang walaupun ada ulat kan. Jadi kalau macam dimakan ulat, tak teruk sangatlah. Jadi macam dimakan oleh binatang. Okey? Jadi Allah binasakan semua. Kemudian Aisyah pun bertanya, saya bertanya, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, bagaimana pula semuanya dibenamkan? Bagaimana semua dibenamkan? Dari barisan yang pertama sampai yang terakhir. Bukankah dalam kumpulan itu terdapat para pedagang dan mereka yang tidak termasuk dalam golongan itu? Apa maksud dia? Dalam rombongan tentera bergajah, ramai sangat ada orang yang berniaga. Menunjukkan apa? Sebab tentera ramai, dia perlukan makanan. Betul tak? Dulu mana ada RNR? Daripada Yaman ke Mekah kan? Lepas tu tentera ramai, lepas tu perjalanan jauh, mestilah ada orang berniaga. Jadi orang berniaga ni ambil peluang. Kadang-kadang yang berniaga ni tak tahu pun tentera bergajah nak hancurkan Kaabah. Jadi niat dia bukan hancurkan Kaabah, tapi bila Allah hancurkan, semua hancur tak? Ini soalan Aisyah. Kenapa yang berniaga ni macam di pasar malam? Kena juga. Lepas tu Allah tak hukumlah mereka. Okey? Dengan jawapan. Ya, semuanya dibenamkan, kata Rasulullah. Daripada barisan pertama sampai barisan terakhir. Nanti mereka akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Mereka menerima balasan mengikut niat masing-masing. Faham? Apa pengajarannya? Kalau ada hukuman atas tempat tu, yang baik kena, yang jahat kena. Tapi kalau dia baik, kalau kita duduk lepak kan kedai mamak, orang tu duk minum arak kan, kita tak minum. Bila Allah timpa musibah, kita kena sekali. Sebab apa? Sebab kita duduk bersama dan kita tak cegah. Tapi hukum di akhirat ikut niat. Kamu duduk situ buat apa? Kalau kamu duduk sebab minum arak, dosa balasannya lain. Tapi kalau kamu duduk di situ sebab nak berdakwah ke apa ke, balasannya lain.
Boleh faham? Jadi elakkan daripada sentiasa duduk bersama orang yang buat maksiat. Ha? Teringat kes Ustaz. Ustaz mana? Ustaz masuk kelab kita tidak berapa orang. Oh. Adalah ustaz tu lah. Ha? Okey, Aisyah binti Abu Bakar melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan tidak ada hijrah selepas kota Mekah dibebaskan. Nabi kata apa? Tidak ada hijrah selepas kota Mekah dibuka. Apa maksud dia? Sebelum kota Mekah dibuka dan dibebaskan oleh Nabi, wajib orang Islam yang ada Mekah wajib berhijrah. Kalau tak berhijrah, dosa besar. Kenapa dosa besar? Satu, dilanggar perintah Allah. Yang kedua, dengan sebab dia duduk di Mekah, ibadat dia tak sempurna. Dosa besar. Tapi Nabi kata bila Nabi buka kota Mekah, tidak ada hijrah. Jangan hijrah lagi. Sebab apa? Tidak ada alasan. Mekah dah negeri Islam. Boleh faham? Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini ialah tidak ada lagi hukum wajib berhijrah daripada Mekah ke negara lain selepas Mekah dimerdekakan, kerana ia sudah menjadi negara Islam. Wallahu a'lam. Okey. Cukup lah. Tadi yang Ustaz cakap pasal kita duduk dekat mamak tapi orang tu minum arak. Jadi sekarang banyak kedai-kedai yang buka makanan yang halal tapi ada arak juga dijual dalam kedai. Boleh ke kita pergi makan kat kedai? Elakkanlah. Kenapa nak makan kedai yang jual benda haram kan? Bila kita makan di kedai jual benda yang haram, kita ada saham tu. Ha? Tapi Ustaz, saya pernah tanya soalan ni kat Ustaz. Ustaz kata tak adalah dosa dia sama dengan orang yang minum itu. Yalah, memanglah dosa tak sama. Tapi bila Allah turun musibah, kena sekali lah. Tapi kita support bisnes orang yang menjual arak. Yalah, dapat saham. Okey. Ada soal? Ha? Dapat dosa lah. Dosa bekerjasama. Allah kata jangan kamu bekerjasama dalam perkara dosa. Kita tak minum, tapi kita pergi minum kat situ kan. Kita tak minum arak, kita berjual beli kat situ. Duit kita digunakan untuk mungkin untuk membeli arak dan sebagainya. Tapi hadis tu kata orang yang bawa transport, orang yang Semualah. hilang kan sama dosa. Semua sama. Ya, membantu untuk orang buat maksiat. Kita tak buat, hukumnya sama. Okey, ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل